Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok macam mana kita nak buat ujian ataupun peperiksaan menggunakan Google Form. Sebagai contoh hari ini kita ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C, iaitu objektif, struktur dan juga esei. So sekarang ni untuk paparan pertama, pelajar cuma perlu pilih nama mereka. Contoh ni, ini adalah senarai nama untuk satu kelas sahaja, 3 amanah. Kenapa satu kelas? Sebab sekarang ni kita akan tengok macam mana kita nak lakukan ujian ni mengikut kelas ni akan dapat form yang berbeza lah. Maksudnya diorang akan duduki peperiksaan ni mengikut form masing-masing. Ini bagi memudahkan guru untuk membuat semakan bagi bahagian B dan juga bahagian C. Lagi satu, macam mana kalau cikgu yang berbeza yang mengajar. Contoh cikgu B mengajar dedikasi dan juga disiplin. Kita akan beri ujian yang dah siap ni kepada cikgu B, dan cikgu B sendiri akan membuat semakan untuk kelas dia lah. Jadinya 3 amanah, kita ada 30 orang. Kita akan dapat pada form kita 30 respon. 3 setia, form dia akan dapat 25 respon sebab dalam dia ada 25 orang. Kita akan tengok sendiri. Maksudnya setiap ni akan ada link yang berbeza tetapi soalan yang sama, ujian yang sama. Ini bagi memudahkan untuk semakan bahagian struktur dan juga bahagian esei lah. Kalau mana-mana subjek yang melibatkan objektif sahaja, tak ada masalah menggunakan link yang sama. Tak ada masalah menggunakan link yang sama. Ini untuk paper ataupun subjek yang melibatkan bahagian ada struktur dan juga bahagian esei yang melibatkan semakan secara manual oleh guru dan markah yang akan diberi oleh guru sendiri. Seterusnya, macam mana kita nak setting kod ujian. Kalau pelajar tak ada kod ujian, dia tak boleh masuk lah. Jadinya sila dapatkan kod ujian pada guru anda. Kod ujian kita boleh setting. Contoh dekat sini saya setting SEJ 2021 lah. Dekat sini pelajar boleh pilih nama dia. Sekarang kita next. Ini bahagian A lah. Pelajar boleh pilih dia punya jawapan. Bahagian A, bahagian subjektif lah. Contoh ni 2 soalan je. Contoh ni bahagian B, iaitu struktur. Macam mana kita nak masukkan title. Untuk soalan A dan B. Nombor 2, ilustrasi, masukkan gambar A dan B. Seterusnya bahagian C. Ni bahagian esei lah. And then pelajar submit. Untuk pertama sekali kita mesti kena ada Google Form lah. Sama ada kita nak type Google Form dekat sini. Kita type je Google Form. Ataupun cari dekat waffle bar ni. Waffle bar, kita pergi kepada Forms. Form dekat sini. Bila kita dah masuk sini, make sure kita pilih yang blank lah. Kita pilih yang blank. Dekat sini kita boleh settingkan pertama sekali antara interform ni kita boleh letak lah nama contoh peperiksaan ataupun ujian lah, peperiksaan akhir. Ni contoh sajalah untuk hari ni, tahun 2021. Sekarang ni saya dah letak kertas sejarah. Ini arahan lah. Arahan ni saya copy je lah. Kertas sejarah, tempoh masa 2 jam. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak letak tempoh 2 jam saja untuk pelajar jawab. Ini arahan. Settle ni kita pergi setting lah. Pertama sekali kita pergi setting. Kita tengok dekat sini, make sure collect emails. For those guru yang menggunakan MOE, jangan tick jangan tick kat sini. Make sure untick. Nanti pelajar tak dapat masuk lah kalau diorang tak menggunakan email yang MOE. So sekarang ni untick, make sure kat sini. Edit after submit ni tak boleh lah. Jangan. Si summary ni pun ini boleh, tak ada masalah. Kalau tak nak buat pun tak apa. And then presentation, show progress bar ni student boleh tengok berapa soalan lagi diorang tak jawab semua tu. Show link to submit another response, tak boleh lah. Ini adalah ujian akhir. Confirmation message. Your response has been recorded. So sekarang ni bila pelajar dah jawab, kita boleh kata apa? Tahniah lah. Tahniah atas usaha anda, contohnya. Semakan akan dilakukan. Sila contohnya semakan akan dilakukan lah. Kenapa? Sebab pelajar tak akan dapat automatik dia punya markah. Sebab kita ada bahagian B dan bahagian C yang kita kena
lakukan secara manual. Mesti guru kena tengok dia orang punya jawapan, and then guru dah masuk skor, baru release skor one by one lah. Ataupun nak buat sekali, mereka takkan dapat auto markah. Semakan akan dilakukan. Quizzes, okay, make sure make this a quiz. Okay, ini jangan, make sure ni jangan click immediate. Okay, one more thing, and then ni make sure pilih later after manual review. Okay, sebab kita nak check secara manual bahagian B dengan C tu, kita nak check one by one punya answer. Okay, miss question respondent can see correct answer. Tak boleh lah nanti miss question. Okay, boleh kita tick ni saja, miss question saja. Okay, ni okay dah, and then kita save presentation. Okay, general, make sure ni jangan antik kalau email penting lah untuk kita hantar markah dia nanti, and then save. Okay, so nanti yang pertama kita letak nama. Okay, nama pelajar. Contoh sekarang ni kita nak letak untuk satu kelas dulu, kita pilih kepada drop down. Okay, drop down kat sini. Okay, sebagai contoh sekarang saya ada list untuk nama pelajar yang 3 amanah contohnya lah. Okay, 3 amanah, saya tekan saja kat sini, right click ni, paste. Okay, dah ada 27 orang. Contoh je ni, hari ni okay, 27 orang. Okay, diorang akan pilih nama diorang lah. Okay, so answer key ni tak payahlah, ni nama untuk ke depan je. Okay, add question. Okay, yang second. Okay, yang second kita nak letak kelas lah. Okay, options kita still letak drop down. Okay, so pelajar boleh pilih je lah. Okay, saya dah ada list dekat sini, saya pergi kat sini, right click, paste sahaja. Okay, paste sahaja, and then this one dah settle untuk 3 untuk kelas dah. Okay, sekarang kita nak masukkan kod ujian. Okay, everything's okay. One thing, make sure required lah, jangan lupa required. Sekarang ada pula tertinggal required, and then required. Okay, kod ujian ni, okay, make sure. Okay, kenapa tak traffic light button? Okay, this one is traffic light button. Okay, tekan kepada respond validation. Okay, pilih kepada regular expressions, and content ni pilih kepada match. Okay, ini kita nak letak password ataupun kod ujian ni. Kalau student tak ada kod ujian ni, dia tak boleh masuk lah. Kita akan bagi kat student. Okay, kod ujian sejarah ni adalah SEJ 2021. Okay, kita dapat ni, sila dapatkan kod ujian. Okay, kita bagi nota kalau yang tak masuk pada guru anda. Okay, so sekarang ni make sure regular expression match, and then kita masukkan apa kod yang kita nak, atau apa password yang kita nak letak dalam ujian kita ni. Okay, so dah settle untuk preview pertama. Kita try tengok macam mana paparan pertama kita. Okay, kat sini dah ada tempoh masa, arahan semua, email pelajar, okay, nama pelajar. Ini untuk satu kelas, 3 amanah kita buat dulu. Okay, seterusnya mereka kena pilih nama. Okay, kod ujian, contoh kalau saya masukkan yang salah, Pak, sila dapatkan kod ujian yang tadi, iaitu apa, SEJ rapat 2021 ni tadi. Okay, baru boleh, and then belajar tulis nama lah. Okay, ni dah settle untuk paparan. Okay, paparan pertama dah settle. Sekarang kita nak masuk kepada bahagian A. Okay, bahagian A bahagian A adalah bahagian objektif. Okay, sekarang dekat bahagian ni, okay, yang kat tepi ni, option ni, pilih kepada bawah lah, add section. Okay, add section. Okay, kat sini kita boleh letakkan bahagian bahagian A. Description kita boleh letak jawab semua soalan lah. Biasanya, okay, jawab semua soalan, and then kita add question. Okay, add question bawah section A ni. Okay, so sekarang kita dah ready dah untuk kita punya soalan. Contoh ada 20 soalan. Okay, 20 soalan, kita buat 20 soalan lah. Kita boleh copy je. Contoh hari ni saya buat sikit je lah, 2 soalan dia contoh. Okay, apakah definisi? Okay, apakah definisi multiple choice lah, sebab dia ABCD kan. Okay, pendidikan, contoh option dia satu adalah penyelidikan. Kat sini kita boleh edit lah. Okay, penyelidikan, ataupun copy sajalah. Option B. Okay, kita copy biasa. C. Okay, and then yang D.
Okay, question. Okay, so sekarang soalan 1 dah settle. Okay, mana-mana answer key. Okay, answer key kita boleh letak berapa point. Contoh 20 soalan 20 markah. Okay, kita letak 1 point lah. Satu soalan 1 markah ke, tak kisahlah berapa soalan yang telah ditetapkan, markah yang telah ditetapkan. Okay, sebagai contoh saya letak 1 contoh lah. Okay, apa jawapan dia? Okay, apa jawapan dia, kita tick siap-siap ini adalah jawapan yang betul. Okay, kalau betul yang ni 1 point lah, kalau dipilih lain salah lah. Okay, done. Okay, bila dah untuk answer key, okay, jangan lupa kita required lah, takut pelajar terlepas pandang mana-mana soalan. Okay, kalau kita tengok yang soalan kedua pula, macam mana kalau kita nak masukkan soalan kedua? Okay, sebagai ini antara berikut kita masukkan macam biasalah. Okey, kalau ada masalah untuk letakkan option, contoh sekarang ni kita ada masalah untuk letakkan option ni tak jadi ke, ataupun kita nak letak gambar ke apa kan, tak jadi macam ni kan. Okey, ada masalah kat situ, tak ada masalah. Cikgu boleh ambil inisiatif untuk kita guna snipping tool. Okey, snipping tool ni dia adalah berfungsi untuk kita tarik apa yang kita nak sahaja. Okey. Okay, saya cancel sekejap sebab dia punya tu dekat situ pula. Okay, bila kita new, okay, kita tarik apa yang kita nak sahaja. And then, kita pergi file, save as. Okay, simpan lah kat mana yang senang cari. Okay, pergi balik kat form, okay. Kita pergi kat sini, pilih. Pilih mana kita punya tu tadi. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar, ni. Okay, antara tu, okay, tengoklah nak letak mana, tengah ke, okay, ni boleh letak center, letak kiri, cikgu boleh pilih lah. Ataupun gambar-gambar yang memerlukan caption, boleh letak caption, tekan kepada traffic light button pada gambar, add caption. Yang mana-mana yang macam soalan yang melibatkan macam ni ke, merujuk kepada siapa, ataupun mana-mana soalan macam tu lah. Hari ni kita nak tengok simple je kita buat. Contoh yang, okay, ni boleh pangkar. Okay, and then kita letaklah option jawapan, Ctrl V, mana B, Ctrl C, okay, C, Ctrl C ni, okay, and then the last kita letak app caption. Okay, ni kita boleh adjust, kita kemaskan, kita kemaskan dia punya ni lah, kita punya jawapan ni. Okay, sekejap kita boleh kemaskan. Okay, macam biasa, answer key, make sure choose the correct answer lah. Kita pilih jawapan yang mana betul. Okay, and then make sure setting point ni, jangan lupa letak point nanti senang. And then make sure required jangan lupa, sebab kadang-kadang takut terlepas pandang budak, terlepas pandang mana yang dia dah buat ataupun tak buat. Okay, answer key dah setting, required, and then dah settle untuk bahagian A. Okay, dah cukup dah 20 soalan ni dah buat dalam tu. Mana-mana yang tak boleh copy, just snipping tool saja, select je. Okay, new, guna apps ni lah yang senang, snipping tool nama dia. Okay, select je mana yang kita kena letak gambar, kita letak lah. Kalau mana yang boleh copy macam ni, kita copy lah macam biasa. Okay, so dah siap untuk bahagian A yang 20 soalan ni. Kalau dah siap, okay, kita boleh add section. Okay, add section untuk bahagian B pula. Okay, ni kira dah settle lah bahagian A, and kita pergi pada bahagian B. Bahagian B, okay, samalah, kita buat contoh jawab semua soalan lah. Okay, bahagian B, contoh. Okay, pergi kepada contoh bahagian B saya. Okay, yang saya ada sekarang ni adalah ini contoh. Okay, contohnya saya nak masukkan soalan B ni, bahagian B pada Google Form. Okay, sekarang ni title besar dia untuk soalan pertama ni adalah ini. Okay, title besar dia adalah ni lah untuk struktur. Okay, nanti kita nak pecahkan dalam title ni ada berapa pecahan? A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Okay, dengar Okay, apa yang kita perlu buat adalah jangan add question, tapi kita add title and description dulu. Okay, add title lah. Okay, yang sesuai. And kita paste dia punya soalan tadi, yang title besar tadi. Okay, yang pertama, soalan struktur yang pertama, add title add title dulu, jangan add question lagi, title dulu. Okay, baru dah settle untuk title, baru kita add question. Okay, bila kita add question, okay, kita minta student, pelajar, okay, yang pertama, jelaskan konsep Jahiliah. Okay, paragraph, okay, kita ambil paragraph lah. Okay, answer key,
Okey, yang ni kena dengan ni Okey, sekarang bagi contoh, ini adalah 2 markah. Okey, 2 markah. So kita letakkan point dia 2 markah lah. Okey, add answer feedback ni. Okey, cikgu-cikgu boleh letak skema jawapan. Nah, skema jawapan ni pelajar takkan dapat. Okey, pelajar takkan dapat tengok pun. Okey, nanti memudahkan cikgu-cikgu untuk membuat semakan. Okey, add answer feedback ni kita paste. Ini form kita punya skema jawapan. And then kita save. Okey, ni risau pelajar tak akan dapat tengok pun. Orang kata apa? Ni pelajar tak akan dapat tengok pun dia punya skema. Okey, answer key kita letak feedback ni kita punya skema jawapan. Nanti nak buat semakan dia mudah. Kita tengok kat situ je. Okey, so yang second kita add question. Apa lagi? B. Okey, B. Okey, and then multiple choice kita pilih paragraph lah sebab struktur. Answer key berapa? Markah dia 2 juga. Okey, kita letak 2 markah and then kita pergi pada skema jawapan. Skema jawapan. Okey, kita ambil skema jawapan dia. Ambil skema jawapan. Okey, Ctrl C. Okey, Ctrl C ni pergi balik add answer feedback. Okey, kita Ctrl V. Skema jawapan dia and then save. Jangan risau, pelajar takkan dapat pun nampak dia punya ni. Okey, jadinya teruskanlah soalan struktur. Soalan struktur untuk bahagian B ni kita teruskan untuk yang second. Kalau yang melibatkan struktur yang melibatkan gambar, okey, yang memerlukan masuk gambar dulu, tekan image dulu baru pergi add question. Okey, so sekarang ni bayangkanlah kita dah settle untuk bahagian B lah. Cikgu-cikgu dah settle bahagian B. Soalan 1 dah lengkap dah macam yang dah ada sekarang ni. Okey, kita add section untuk yang terakhir, iaitu bahagian C. Bahagian C lah. Ini untuk soalan esei. Contohlah. Okey, jawab soalan. Jawab juga semua soalan. Okey. Okey, so sekarang one more thing, make sure yang ni setiap soalan ni required lah. Kita jangan lupa required. Okey. Ni done. Okey, required kan dia. Bahagian C. Okey, bahagian C saya ada soalan macam ni. Okey, bahagian C kita nak tengok saya esei contoh soalan esei. Okey, dia ada gambar. Okey, sekarang kita tengok gambar contoh kita ada buat. Kita save as picture. Okey, cari, kita letak picture lah. Picture kita masukkan macam mana nak masukkan dalam Google Form bahagian esei tu. Okey, kita add question. Nampak tu salah tu, kita add image dulu. Kita add image dulu. Okey, image mana? Image yang ni. Okey, bila kita add image, okey, kita boleh letak image title. Kita pergi kat soalan kita. Kita ambil ni. Ambil soalan ni contoh. Kita nak ambil letak ni. Okey, image title Johor. Okey, contoh ni soalan 1. Kadang confuse pula kan. Contoh lah kan. Nampak kita boleh letak image title. Okey, dah letak dia punya soalan ni. Soalan besar dah ada. Baru kita pergi kepada pecahan soalan. Kita baru pergi add question. Okey, add question. Kita pergilah copy yang ni. Okey, soalan A 4 markah. Okey, 4 markah. Okey, 4 markah. Make sure pilih paragraph. And then answer key. Ini required. Okey, siap-siap required lah. Answer key. Ini berapa markah tadi? Dalam tu skema dia 4 markah. Okey, so kita cari mana jawapan dia. Skemanya kita dah sediakan lah kan biasanya. Okey, ni skema jawapan dia untuk soalan A. Okey, soalan A. Okey, sekejap. Okey, mana soalan A? Saya dah ada jenis skema. Maksimum 8 markah lah. Cikgu-cikgu letak je skema jawapan kat sini. Nanti nak buat semakan, kita tengok je kat sini. Okey, teruskanlah. Okey, done. Okey, done. Add question. Add question. Pergi pula untuk yang B pula B pula macam mana beri bukti. Okey, contoh ni soalan B. Okey, soalan B kita paste kat sini, beri bukti semualah. Add question multiple ni pilihlah paragraph long answer. Ni pun kita beli kepada 4 markah. Okey, pergi balik dekat skema jawapan. Okey, kita pilihlah ni skema jawapan kita untuk soalan B. Letak je setiap soalan tu kita punya skema jawapan. Nanti kita boleh senang semak and bagi share pada
student untuk buat, tengoklah apa yang dia boleh letak. Okay, part point. And then kita boleh kemaskan lah. Kalau ni boleh kemaskan kita punya ni, done. So sambunglah untuk bahagian C. Okay, bahagian C sambunglah. Kalau yang ini title besar, macam kita buat tadi, add title dulu. Kalau gambar, kita add image dulu. Nanti kita letak description dekat image title. Macam ni lah, kita dah boleh nampak kan. So jadinya contoh habislah, yang kita dah habis untuk send ni. Jadinya settle untuk kita punya preview. Contoh saya preview, settle lah untuk kita punya peperiksaan ujian sejarah ni. Okay, bila dah siap bahagian A, bahagian B, bahagian C dah siap dah dalam tu. Okay, kita nak share kita punya ujian ni pada guru Cikgu B. Okay, Cikgu B kita nak sharekan dia Google Form ni, ataupun cikgu yang sama nak guna form yang sama tetapi kelas yang berbeza supaya memudahkan semakan instruktur dan juga esei. Okey, macam mana kita nak share? Okey, kita pergi balik ke yang kita punya form ni tadi. Okey, kita nampak perkataan 3 ni tadi, perkataan traffic light button ni, kita add collaborators. Okey, bila kita add collaborator, okey, kita change. Okey, make sure pilih kat sini anyone with the link, and this one the editor lah. Okey, so done. Okey, bila done, nampak tak kat atas ni tadi, kat atas ni, kat link ni, kita buang perkataan edit. Kita buang perkataan edit, kita letak apa? Copy, C-O-P-Y. Okey, kita ambil link ni. Okey, kita ambil link ni. Link ni lah yang kita kena bagi cikgu B. Link ni untuk kita bagi cikgu B. Okey. Okay, so kita simpan lah, make sure siap-siap copy mana-mana ataupun terus hantar dekat chat cikgu B lah. This one link untuk dia masuk. Bila cikgu B masuk, okay, contoh saya buka cikgu B pun tekan link yang diberi. Okay, bila cikgu B tekan, okay, cikgu B akan nampak macam ni, copy document. So cikgu B tekan make a copy. Okay, sekarang ni cikgu B ni mengajar untuk 3 dedikasi, okey, dan juga disiplin. So cikgu B boleh letak dekat sini. Okey, cikgu B sejarah. Okey, dedikasi. Okey, cikgu B boleh buang cikgu B boleh buang nama senarai nama ni, buang. Okey, pergi balik ke atas ni. Okey, add question. Okey, sorry, dia kena letak atas lah. Sorry. Dia kena letak atas. Make sure pergi sini dulu. Add question. Okay, nama pelajar. Okay, required. Okay, drop down. And then cikgu B pun pilih lah senarai nama pelajar dia. Dedikasi. Okay, pergi sini. Paste. Ini senarai nama pelajar dedikasi. So dia dah ada dah. Okay, link ni yang dia akan share. Okay, send. Okay, bila ni cikgu B akan hantar ni untuk tag ni, Ctrl C. Okay, copy ni. Cikgu B ni dah siap-siap, dia dah hantar 3 dedikasi punya link adalah ini. Okay, 3 amanah tadi. Mana ini sejarah 3 amanah kan? Send. Okay, sebab nama-nama pelajar ni ada kat sini, so jadi kita kena take note 3 amanah, link dia yang ini. Okay, so jadinya kalau cikgu yang sama dia nak guna benda yang sama, macam mana tu? Okey, kita pergi balik yang copy tadi, yang dah di-share yang copy tu. Cikgu tu boleh je letak je cikgu yang sama ni yang buat benda yang sama. Copy dokumen. Okey, contoh cikgu tu ajar amanah, cikgu yang sama mengajar amanah dan juga setia kan? Okey, cikgu tu boleh rename kat sini. Rename je nama ni. Ni Setia. Okey, lepas tu dah letak nama pelajar. Okey, cikgu yang sama pula dah ada pula nama Setia punya. Pelajar Setia punya list nama. Ni contohlah. Yang ni senarai nama amanah tadi. Make sure buang Okey, pergi balik dekat atas ni. Kita add question. Okey, nama pelajar. Okey. Required. Okey, drop down menu. Okey, macam biasalah, paste. Ini semua nama sejarah untuk 3 Setia. Okey, 3 Setia ni nama-nama pelajarnya. Okey, and then send. Okey, kita ambil lah dia punya copy, dia punya link. Ni untuk apa ni? 3 Setia ni. Okey, Ctrl V. Okey,
Okey, ini untuk nama pelajar, Ctrl V. Ni untuk link 3 setia. So nampak beza dekat situ 3 setia, 3 dedikasi, 3 disiplin ni ikutlah 3 disiplin ni cikgu mana yang pegang, gantikan nama dia lah, nama pelajar, dan ambil lah link tu. Okey, check tu nanti kita pergi kat waffle bar ni, nampak ni contoh ni cikgu yang sama ni. Dia boleh kalau link pelajar 3 amanah ni 30 orang tu, kita akan dapat 30 orang dekat bahagian form dia saja. Kalau 3 setia 27 orang, kita akan dapat respon dekat 3 setia sahaja. Untuk seterusnya nanti kita akan tengok macam mana untuk buat semakan untuk bahagian A, B, C lah. Yang paling penting bahagian B dengan C lah. Bahagian A objektif tak ada semakan sebab dia kita boleh setkan dia punya option sebab dia objektif. Macam mana kita nak buat semakan bahagian struktur dan juga esei kita akan tengok untuk video seterusnya. Untuk bahagian tutorial semakan Google Form lah ujian ni. Okey, Assalamualaikum, jumpa untuk seterusnya.